Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa nasarihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatba'unna sunananna min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law yadkhuluna fi dhabtin lattaba'uhum. Qalu al-yahuda wan nasara qala faminhum man aw kama qala Rasulullah sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, barisan kepimpinan masjid yang diketuai oleh Datuk Pengerusi, Malan Pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa, staf pegawai masjid, seterusnya para muslimin dan muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Jalla wa Ala di atas izin dan limpahnya. Maka kita bertemu lagi di rumah Allah dalam keadaan hujan yang lebat. Alhamdulillah, hujan yang lebat tidak menghalang kita untuk menghadiri rumah Allah. Kerana apa? Kita diberi nikmat dengan kenderaan dan juga keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan untuk mencapai tahap darurat bagi kita. Kalau ikut dalam kaedah agama kita, hujan yang lebat ini dimasuk dalam kategori darurat. Kerana mungkin pada waktu itulah keadaan naik kuda, jalan kaki. Jadi kita hari ini ada kenderaan. Ada orang setengah lagi rumah dia pakai pagar automatik. Masuk dalam kereta terus keluar tak basah, sampai di sini parking dalam bumbung pun tak basah juga. Kan, walaupun hujan lebat. Jadi tidak ada istilah. Jadi alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kerana tuan-tuan terus menerus menjadi penghuni rumah Allah ini walaupun dalam apa jua keadaan. Sesungguhnya inilah tempat yang terbaik di atas muka bumi Allah ini, kerana di sinilah berhimpunnya segala kebaikan para malaikat dan juga jin-jin yang beragama Islam. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan mulia membawa agama Islam, dan agama ini mencapai puncak kesempurnaan apabila Allah Ta'ala menurunkan ayatnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. 1400 tahun dahulu agama ini telah mencapai puncak kesempurnaan. Jadi tugas kita hanyalah melaksanakan kesempurnaan yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan menambah yang baru ataupun bukan juga mengurangkan yang baru. Nabi berpesan, wa iyyakum bi bid'ah fa inna kulli bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Berhati-hatilah kamu dengan perkara-perkara baru, kerana setiap perkara baru itu adalah sesat, dan setiap sesat termasuk di dalam api neraka, wal a'yazubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sentiasa memenuhi kesempurnaan agama ini dengan melaksanakan segala titah perintah Nabi dan Allah, dan meninggalkan segala larangannya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berada di muka surat 111 dalam kitab kita Terhumban ke Kawah Neraka.
iaitu 4 perkara, 4 perangai jahiliah yang masih dilakukan umat ini dan tidak meninggalkannya. Kita masih di bawah tajuk itu. 4 perkara perangai jahiliah yang masih dilakukan sehingga ke hari ini. Kita telah tengok yang pertama, al-fakhru fil ahsar, berbangga-bangga dengan keturunan. Kita telah tengok yang kedua, wa ta'nu fil ansab, suka melaknat keturunan-keturunan. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, suka meminta hujan dengan bintang-bintang. Dan malam ini kita sambung yang keempat yang masih lagi diamalkan oleh umat moden pada hari ini, padahal itu adalah perangai-perangai umat jahiliah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi mengambil masa yang lama, 13 tahun ataupun 24 tahun untuk mengikis sifat-sifat kesukuan ataupun kabilah ataupun perangai jahiliah kepada orang Arab. Kerana orang Arab ini memang terkenal dengan mereka yang suka berbangga-bangga dengan keturunannya. Dan hari ini tuan-tuan, kalau kita mengikuti perkembangan di negara Arab tu, Saudi Arabia, kita akan dapati sikap itu cuba dihidupkan kembali. Mereka sudah menyanyi lagu-lagu yang menunjukkan kebanggaan kepada kabilah mereka masing-masing. Mereka menyanyi lagu-lagu yang menunjukkan keindahan dan juga kebaikan tempat. Ini di antara benda yang Nabi SAW cuba hapuskan. Sehingga Nabi menyebut dalam satu hadisnya yang popular lah, yang biasa kita dengar, laisa minni man da'a ila asabiyah, bukan daripada golongan kami, golongan orang Islam, mereka yang mendakwa, mereka yang berjuang di atas asabiyah, di atas kesukuan. Jadi perbuatan jahiliah ini dah lama Nabi cuba hapuskan. Tetapi hari ini ada orang yang cuba membangkitkan kembali. Sebab itu kalau kita ikuti perkembangan di Arab Saudi, tuan-tuan, kita akan tengok memang agak menakutkan. Hari ini kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan baca dalam jurnal dia, dalam kita panggil wawasan Putera Salman tu, Muhammad Salman tu, dia nak cipta bulan sendiri. Dia tengah dalam proses. Lepas tu dia nak buat pembenihan hujan. Dia telah menanam hampir 3 bilion pokok. Bilion pokok di padang pasir. Dan dia telah mencipta air terjun. Dia buat air terjun menggunakan pembenihan awam tadi. Jadi keadaan-keadaan ini benarlah, memanglah menunjukkan bahawa kita berada di akhir-akhir zaman. Dan macam saya katakan tadi, kalau kita tengok dalam TikTok, dalam YouTube, banyaklah lagu-lagu tentang kesukuan, lagu-lagu tentang kabilah dah dimainkan kembali. Sebab waktu di Arab Saudi, waktu saya di Mekah tu, dia punya TikTok sana kan TikTok ni dia ikut tempat kita duduk. Jadi bila kita buka tengok, dia lebih kepada lagu-lagu yang bersifat membanggakan kabilah. Jadi dah timbul lah perangai macam tu. Sedangkan Nabi berusaha menghapuskan satu ketika dulu dengan meletakkan mereka itu di bawah syahadah ataupun di bawah naungan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi malam ini kita tengok yang keempat. Minta maaf tuan-tuan, saya batuk sikit. Yang keempat, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi mudarani insyaallah minal aminin. Yang keempat ialah niyahah. Apa tu? Meratapi orang yang meninggal dunia. Meratapi orang yang meninggal dunia. An-nahiatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu. Ni ya. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Orang yang meratap-ratap jika
dia tidak bertaubat sebelum kematiannya. Tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sarbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Orang yang suka sangat meratap, atau dia tidak bertaubat sebelum, dan kalau dia tidak bertaubat sebelum mati, yang suka menangisi, suka meratap. Sebab itu tuan-tuan, di antara keindahan agama Islam, dia bersifat syazzuz zara'i', dia mencegah kemudaratan. Sebab itu kalau kita, kenapa kita akan jumpa hukum menggantung gambar di rumah dengan pelbagai-bagai hukum. Ada kata haram, ada kata harus. Apa sebab? Kerana ada orang yang dia bila dia gantung gambar, kemudian dia duk tengok gambar tu, dia duk meratap. Contohlah dia gantung gambar anak dia yang telah meninggal dunia ke, dia tergantung gambar isteri dia ke, suami dia ke. Lepas tu setiap kali nak naik tangga tu, dia tengok, Allah, dia menangis. Kan? Padahal benda tu dah berlaku bertahun-tahun dah. Maka di situ Islam dia punya style, dia mencegah kemudaratan, mencegah dia punya tu, dia tutup lubang. Lalu meletakkan hukum orang jenis macam tu, gantung gambar adalah berdosa. Kenapa? Ni takut niyahah itu, meratap itu ada pada dia. Karena ini perangai orang-orang jahiliah. Sebab tu kalau tuan-tuan buka kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, dalam bab menggantung gambar, pendapat ada haram, ada harus. Harus ni bagi mereka yang sekadar menggantung je, tak ada apa pun. Kan? Yang haram mereka yang gantung kemudian dah sampai peringkat memuja. Sebab tu kita tengok ada agama yang dia gantung buah bunga lah dekat gambar, kan? Dia bubur limau lah dekat gambar. Itu peringkat haram. Kita tak sampai macam tu, tapi tengok gambar kita menangis, kan? Tengok gambar keturunan membanggakan keturunan kita, kan? Mungkin gambar nenek moyang kita lama, tengah-tengah tu ada sampai ke sultan. Oh, kita pun dengan bangga. Itu tak boleh. Tengok kalau anak kita yang mati ke, yang telah pergi ke, suami ke isteri ke, tengok gambar tu siap bercakap lagi, yalah kenapalah tinggal abang seorang-seorang ni, kan? Dari sikap itu dia panggil meratap. Walaupun meratap ini hanya pada kematian, tetapi dia punya long term, jangka panjang dia tu, Islam melarang kita kalau jenis-jenis macam tu. Di situ kita akan jumpa hukum bahawa Abdullah bin Mas'ud meletakkan bahawa, Abdullah bin Umar meletakkan bahawa meletakkan gambar, menggantungkan gambar yang sampai peringkat macam tu, hukumnya haram. Tapi kalau setakat kita buat biasa-biasa aja, tak peduli pun, kadang-kadang tengok budak, kan, tak pernah membangga pun, maka dia turun sikit kepada harus. Maknanya hukum fiqh ini dia tak boleh letak semua haram, kecuali yang telah diputuskan di dalam Al-Quran. Kan? Seperti khinzir, arak telah diputuskan, maka hukumnya haram. Tak boleh dia kata tak apa, bagi hampa haram, bagi aku halal. Tak boleh. Sebab dia telah diputuskan. Itu pun kita bincang balik isu darurat pula. Kan? Darurah tubihu mahzurah. Famanitu ragai rabaghi wala adid fala isma alai. Kita bincang pula di sudut darurat. Tapi cerita asas dia kalaulah sampai peringkat meratap, bercakap dengan gambar, merayu-rayu, maka peringkat tu dah jadi meratap, maka hukumnya haram. Tak kiralah gambar ke, pakaian dia ke, apa-apa sahaja tinggalan dia yang boleh menyebabkan kita rasa tersangat hibah. Tapi kau sekadar simpan, lipat, kan, sesekali tengok, okey habis, tak ada sampai macam memuja, meratap lah, maka tidak ada menjadi masalah. Ini kaedah agama kita. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, kadang-kadang ada ustaz-ustaz, ustazah kita, penceramah kita yang kadang-kadang bukan nak kata tak cerdik, dia pemarah pula. Kadang-kadang dia tak boleh nak membayangkan keindahan Islam itu. Yang terbaru yang kecoh pasal ustazah tu kata siapa hantar hantar isteri pergi ke hospital, kan, dayus dia kata, kan, dayus hospital lelaki tu. Jadi walaupun dia bercakap itu ada hujah dia, tapi dari segi sudut keindahan Islam, mana nak letak mudarat, mana nak letak famanitu rabarin, kena terpaksa
Kan? Mana nak letak semua tu? Dia tak bincang dah isu tu. Dia bincang siapa hantar dayus. Dengan Islam dia bukan bentuk macam tu. Lepas tu kalau kita tengok macam meratap ini, memang perangai orang-orang jahiliah. Saya rasa kita tak buat. Kita tak buatlah orang Melayu kita ni. Tapi ini pengalaman pergi umrah baru-baru ni lah. Yang dia buat perangai tu orang India dengan orang Pakistan. Orang India khususnya dia meratap, dia pegang Kaabah tu macam Kaabah tu Tuhan tu. Dia depa lebih-lebih dah. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok di Arab Saudi, kenapa orang Arab Saudi ni dia tutup habis bekas-bekas peninggalan sejarah. Lah ni tinggal Telaga Izrik dia yang tak tutup lagi. Hak lain semua dah tutup. Sebab apa ni perangai macam ni? Itu pun kami tak pergi tu lagi. Itu pun dengan khabar Telaga tu pun dah ada orang dah celup kain ihram masuk dalam tu. Sikit lagi ditutup dengan orang Arab. Dulu Telaga Zamzam boleh turun. Mereka cerita 1986 ke bawah, siapa pergi Mekah Telaga Zamzam boleh turun. Tapi mari dengan jemaah India dia celup kain ihram, dia jemur habis Arab tutup. Sebab apa? Melampau dalam bentuk pemujaan tadi. Begitu juga dengan Kaabah, dia pergi meratap, menangis, merayu seolah-olah Kaabah itu Tuhan. Sedangkan Allah dah kata dalam Al-Quran Kaabah itu bukan Tuhan. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan ini rumah, yakni Kaabah. Siapa Tuhan yang kepunyaan? Siapa Tuhan Kaabah itu? Allazi at'amahu min ju', yang beri makan kamu, wa amanahu min khauf. Allah sendiri pesan suruh sembah Tuhan Kaabah, bukan suruh sembah Kaabah. Tapi hari ini depa ya Allahu akbar. Tuan-tuan pergilah kalau terbaru ni. Saya sampai hampir nak terpijak kepala. Kita tengah duk tawaf tu, tiba-tiba dia boleh pergi sujud depan kita. Kan? Sebaik aku tak sepak kepala dia kan. Dia boleh pergi sujud. Kalau dia boleh pegang Hajarul Aswad tu tuan-tuan, dia pegang Kaabah tu, jangan tengoklah. Dia buka tudung, dia buka kehran, dia lap sapu dia mengatakan. Kan? Itulah punca menyebabkan kadang-kadang Arab Saudi ni marah sangat. Dia sampai peringkat niyahah dah, meratap dah. Dan ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. So siapa yang meratap dan tidak bertaubat sebelum mati, tidak bertaubat sebelum mati, apa-apa pun tuan-tuan, apa-apa dosa pun yang kita buat, maka kita kena bertaubatlah sebelum nyawa kita dihalqum, kan? Karena dihalqum dah tak boleh pakai dah, mana dekat-dekat nak mati. Akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan diselimuti dengan pakaian yang berwarna hitam dan busuk. Hadis riwayat Muslim. Apa sebab digunakan nama berwarna hitam? Nak menunjukkan kehinaan, nak menunjukkan kesedihan. Sebab tu warna hitam. Sebahagian adat bangsa lain ada yang mengambil upah untuk meratapi kematian. Nah, ni kita tengoklah, kan? Seorang RM50 duduk satu bas, kan? Berderet pi sekali, duduk dalam tu teriak. Kan? Upah teriak pun ada. Dalam kalangan ahli keluarga mereka yang meninggal dunia. Dalam masyarakat Melayu tidak ada perkara-perkara yang sedemikian. Kita alhamdulillah, kita selamat tak sampai peringkat meratap tu. Kan? Tak sampailah peringkat nak turun jenazah dalam kubur tu, menangis, kenapalah tinggalkan aku, kenapalah apa kan. Tak ada, kita tak ada lah. Tapi berlaku kepada bangsa-bangsa lain. Sebab itu kita tengok kenapa, macam saya kata tadi kan, kenapa Arab Saudi betul keras sangat larang. Sebab kalau dibiarkan, Allah, melampau betul depa ni. Sebab tu bila pergi ke Baqi', kan, pergi ke Baqi', mana boleh kita nak berdiri dah. Dulu boleh gak berdiri, tengok lah, tak ada kena jalan terus je keluar. Berdiri je, puruh, kena hambat dengan polis. Sebab apa? Bila berdiri je, ada dah mula menangis, angkat tangan menangis, berdoa, kan? Dah mula dah ada yang teriak, kan? Dia dah meratap kubur pula dah. Biasalah geng-geng tu juga. Banyak-banyak kan geng-geng tu juga yang buat kerja tu. Jadi polis jaga terus jalan dia. Jadi masa sebelum masuk tu dah bagi taklimat dulu. Polis akan bagi taklimat. Ini tak boleh, ini tak boleh apa semua. Lepas tu baru masuk. Tak dibenarkan langsung berdiri walaupun seketika. Berdiri sikit je, hambat. Saya berdiri lah tepi tu nak bagi penerangan sikitlah kepada kawan-kawan. Nak terang sikitlah. Baqi' ni macam mana asal usul dia semua kan. Dia hambat dah. Kan? Dia nampak kita
Dia suruh jalan, dia kata, haji. Biasalah panggilan dia tu kan. Dia tu kita jalan. Kenapa? Kalau dibiarkan, geng-geng saya kata tadi, mereka akan berlebih-lebih. Sebab tu, meratap ini, kalau dia tak bertaubat, dia akan dibangkitkan dengan pakaian warna hitam dan busuk. Paling teruk dalam masyarakat kita, kan? Dalam masyarakat Melayu, paling teruk dalam masyarakat kita hanyalah sekadar pengsan apabila mendengar atau terlalu bersedih atas kematian seseorang. Itu yang tu pun kita dah buat tahlil pula, jadi isu pula. Kita dah tak meratap dah. Kadang-kadang kubur pun kita tak pergi. Kena yang mati Covid baru-baru ni, apa pun tak boleh buat. Lepas tu malam tu ingat nak buat lah tahlil sikit, kecoh pula dah, tahlil ni bid'ah, kan. Lama-lama senyap macam tu, kan. Sebenarnya tidak ada timbul isu nak buat tahlil ke tak buat tahlil ke, tak ada masalah. Tapi kita cuma jangan kata itu amalan Rasulullah saja. Kita buat itu sebagai tanda ingatan kita, tak ada masalah. Dan sebab apa? Kita dah tak jadi macam orang lain meratap begitu teruk sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan bagi orang yang suka meratapi orang yang meninggal dunia. Apa dia? Mati nanti bangkit dalam keadaan selimut warna hitam dan juga bau busuk. Sekiranya dia tidak bertaubat sebelum kematiannya, pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dengan dipakaikan pakaian berwarna hitam dan berbau busuk. Kan? Kita bayangkan pakaian warna hitam. Hitam ini melambangkan kehinaan. Hitam ini melambangkan bersalah dan juga berbau busuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni sekiranya menjadi ahli neraka, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita jadi ahli neraka, lepas kita masuk daripada neraka, kita keluar, tu pun orang tak mau berkawan dengan kita. Sebab apa? Ada tanda-tanda kenerakaan pada diri kita tu. Dikatakan di dahi dia ada tanda neraka, nama neraka yang dia masuk. Lepas tu badan si penghuni neraka tu akan berbau agak busuk, kerana kesan neraka tu masih ada lagi. Sehinggalah dia minta ampun, minta doa dekat Tuhan, barulah Tuhan hilangkan. Ini pula dalam keadaan busuk dan juga berwarna hitam. Mesti orang cam. Di sisinya terdapat perisai, tetapi perisai itu adalah daripada kudis-kudis yang berbau busuk. Perisai yang daripada kudis-kudis yang berbau busuk. Kita perlu membicarakan persoalan tentang pakaian ahli neraka ini, kerana orang kita suka membuka aurat, tidak menutup auratnya. Berhati-hatilah kepada pembuka-pembuka aurat. Apabila mereka membuka aurat, maknanya mereka sedang menyediakan satu pakaian untuk dibakar dalam neraka Allah. Aurat, kan? Kita tahu lah aurat, benda yang sepatutnya ditutup. Aurat ini maknanya malu, kan? Malu. Jadi aurat inilah benda yang menjadi malu kepada kita, yang masa kita nak tutup. Jangan kita fikir tentang kecantikan yang ada pada diri kita. Allah Ta'ala jadikan cantik ini perkara subjektif. Jangan pula kita ingat apabila menutup aurat, orang tidak akan nampak kecantikan yang kita miliki. Sebaliknya, ingatlah bahawa apabila kita menjaga aurat, maka Allah Ta'ala akan memandang kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita ikut perintah Allah, sama ada aurat, solat dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan memandang kita. Sebab itu kita tengok kan, dalam kitab Asas Ilmu Tauhid, kan? Dalam kitab Asas Ilmu Tauhid, dia kata, kenapa orang yang beriman ini Allah uji? Orang yang baik-baik ini, kaki sembahyang, kaki macam ni, Allah uji. Orang yang selain pada itu, Allah tak uji. Contohlah kawan kita, masjid tak mari, sembahyang pula, apa pula, tengok-tengok kereta baru, kan? Sehat walafiat. Kita yang rajin duk mari sembahyang, duk mari dengan kuliah, tes doktor, rupanya darah tinggi, kan? Kencing manis. Orang yang tak mari sembahyang sehat walafiat. Dalam kitab Asas Ilmu Tauhid, kita pun pelik. Allah, nanya aku, dia kata rajin mari masjid, rupanya darah tinggi pula aku ni. Hak kawan sebelah rumah kita apa pun tak peduli, kan? Masjid pun tak peduli, apa pun tak peduli. Oh, sehat walafiat, tak ada masalah apa.
tuk 2-3 hari keluar kereta baru Alza 2022 cukup mat keluar kereta baru. Kita pun heran, kenapa aku yang baik ini diuji? Macam-macam orang yang tak baik tadi diberi kesenangan oleh Allah Ta'ala. Maka jawapan dalam kitab itu cukup menarik, yang saya rasa cukup menarik. Jawapannya tuan-tuan ialah apabila kita termasuk dalam lingkungan mukmin. Mukmin ini orang yang mematuhi segala perintah Allah, maka orang ini Allah akan monitoring dia, Allah akan perhati dia 24 jam. Manakala orang-orang yang tak masuk dalam kategori mukmin tadi, orang fasik, orang zalim, orang kafir, orang munafik, dia keluar daripada pagar mukmin tadi, Allah tak peduli kepada dia. Allah hanya sekadar bagi kerana dia berusaha. Kerana itu hanyalah untuk dunia mereka, dunia golongan tadi. Golongan mukmin ni tadi Allah kontrol, Allah monitoring, Allah kawal, kerana mereka ini akan memiliki negeri akhirat. Ini jawapan daripada kitab itu. Jadi orang yang mukmin tadi Allah monitor dia, Allah jaga dia, dan Allah bagi sedikit ujian. Dan itu yang saya kata yang menarik tu. Ujian ini bukan semua orang mukmin macam kita ni. InsyaAllah saya sebut kita orang mukmin kan, insyaAllah orang mukmin macam kita ni Allah bagi ujian, dan bukan semua ujian bersifat mudarat. Bukan semua ujian bersifat mudarat. Ada orang mukmin yang Allah bagi ujian bersifat kesenangan, kemewahan dan sebagainya, tetapi dia tetap dalam kategori mukmin tadi. Allah bagi harta benda apa semua, tapi dia masih kategori mukmin, kerana Allah nak jadikan mereka ini penghuni di negeri akhirat, penghuni syurga. Yang golongan ni tadi itu munafik, zalim apa semua tadi itu, Allah tak jadikan mereka sebagai penghuni syurga di negeri akhirat. Mereka hanya sekadar mendapat habuan di atas dunia. Jadi Allah tak uji mereka, kerana Allah nak uji apa, memang mereka perangai macam tu. Hak ni Allah nak test siapa yang dapat bertahan, kekallah dia di dalam lingkungan mukmin. Siapa yang tak dapat bertahan, silakan keluar dan duduklah di kelompok mana-mana yang kamu suka. Kafir ke, musyrik ke, munafik ke, zalim ke, terpulanglah pada kamu. Tapi kalau kamu bertahan dengan ujian Allah ini, maka di situlah Allah akan melabelkan sebagai hambanya yang soleh dan soleha, dan Allah akan wariskan, kan, innal jannati warisuha alal mu'minin. Nah, haqqa, Allah akan wariskan syurga kepada orang-orang mukmin. Sebab tu dalam kitab dia kata orang mukmin pasti akan diuji, kerana Allah ingin meletakkan orang mukmin itu dalam syurga. Hak ni tak diuji kerana mereka hanya sekadar bersedap-sedap dan berseronok-seronok untuk dunia, kan? Fatamatta'u hatta hin, seronok-seronoklah kamu sehingga sampai satu ketika, kan? Satu ketika kematian ke, kehilangan harta ke, maka kamu akan kembali balik kepada dunia yang kamu cari itu saja. Itu jawapan dalam buku Asas Akidah Islam berkaitan kenapakah orang mukmin selalu diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi orang mukmin ini ialah mereka yang sentiasa mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Baik, kita sibuk mendedahkan aurat supaya dipandang oleh orang ramai, seolah-olah kita menolak pandangan rahmat Allah. Kerana menutup aurat bermakna kita mentaati perintah Allah. Menutup aurat, mentaati perintah Allah. Sebahagian daripada perintah Allah kita telah ikuti. Allah memandang, itu saya kata ya, Allah memandang orang memandang dengan pandangan rahmatnya. Orang yang menutup aurat tadi Allah pandang dengan pandangan rahmat. Sebab tu orang mukmin ini yang sentiasa patuh, kan, tak pernah sungut, tak pernah bercakap, patuh aja. Time sembahyang, time puasa, time zakat, tak pernah bersungut. Maka Allah menyediakan tempat yang istimewa untuk dia. Dia kalau kita nak cerita lebih kurang macam anak kita lah. Anak kita yang patuh, kita memang dah bajet dah nak bagi hadiah kat dia, tapi kita tak kata nak bagi hadiah, kita suruh dia ikut. Lama-lama kita pun seronok dapat anak macam tu.
Tapi anak kita ni kadang-kadang dia tanya, ayah buat kerja saja, takkan tak ada upah kot. Kan. Gitulah sebahagian manusia. Kan? Allah dah suruh buat macam-macam tapi rezeki tak bagi. Dia kata kan. Allah suruh sembahyang, Allah suruh itu, rezeki tak nak bagi. Allah bagilah sikit, pak. Macam anak kita, ayah suruh buat kerja, takkan tak bagi duit. Ambil lah RM20, cukup lah. Sebenarnya bajet dia nak bagi lebih besar. Nak bagi syurga tu, nak bagi tempat yang lebih hebat. Maka kita akan cari anak-anak yang dia tak bercakap banyak. Suruh buat, suruh buat. Begitulah Allah Ta'ala memandang orang-orang yang beriman tadi. Baik. Seterusnya dia kata, sebaliknya dengan mendedahkan aurat bermakna tidak mentaati perintah Allah, sangat berbahaya, kerana kelak akan dihumban ke dalam neraka serta diberi pakaian api neraka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 206 Allah berfirman, fahasbuhu jahannam, cukuplah balasan bagi mereka itu neraka jahannam. Neraka jahannam. Innal munafiki nafid darki asfali minan nar, neraka yang paling bawah. Neraka macam kita cerita dulu, label sederhana bermula daripada atas, bawah, dia makin teruk. Dia makin label bawah, dia makin azab, dia makin tinggi. Syurga dia bermula label biasa, lepas tu dia naik atas, makin atas makin tinggi, iaitu Firdaus. Neraka bermula dengan jahim dan berakhir dengan jahannam. Jahannam itu paling teruk lah, kerana di situlah tersimpannya orang-orang munafik dan sebagainya. Neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka yang zalim dan derhaka kepadanya. Allah Ta'ala sebut dua benda, mihad, ghawash, iaitu tikar dan selimut. Kebiasaannya apabila mahu tidur, kita mahukan selimut. Demikianlah Allah Ta'ala menyediakan juga bagi mereka yang menjadi penghuni di dalam neraka. Dapat juga selimut, tapi selimut hitam dan juga berbau busuk. Mengenai selimut, dalam surah Az-Zumar ayat 16 Allah Ta'ala berfirman, lahum min fawqihim zulalum minan nar wa min tahtihim zulal, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Bagi mereka yang kafir disediakan lapisan-lapisan daripada api menyerkup di atas mereka dan lapisan-lapisan daripada api di bawah mereka. Dengan azab yang demikian Allah menakutkan hamba-hambanya. Oleh itu bertakwalah kepadaku wahai hamba-hambaku. Baik, kita tengok ayat yang terakhir. Allah kata, ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku, bertakwalah kamu kepadaku. Kenapa Allah akhirkan ayat itu dengan suruh bertakwa? Sebab Allah nak lemparkan perasaan takut kepada hamba-hambanya tentang kedahsyatan api neraka. Sebab itu orang yang bertakwa ini ialah orang yang takut dengan Allah. Lepas tu Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah yang lain, ittaqun nar wattaqun naral lati, takutlah kamu dengan api neraka. Allah bagi tahu dahsyatnya api neraka ini, sehingga Allah kata takutlah kamu wahai hamba-hambaku. Hamba-hambaku, bersiap sedialah. Kamu salah pilih, kamu salah buat keputusan menjadi manusia yang zalim, yang membuka aurat tadi, maka kamu akan bersedia menghadapi api neraka, yang mana kita tahu dia merupakan wasa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali. Tidak ada tempat di atas dunia ini yang boleh menandingi kedahsyatan api neraka. Saya tengah duk baca buku sejarah pembunuhan umat manusia. Ada banyaklah pembunuhan zaman Tsar Rusia, pembunuhan Jepun di Nanking, banyak tuan-tuan. Saya duk tengok dalam banyak senarai tu, ada benda yang saya banggakanlah, kerana buku tak habis lagi saya baca, sikit lagi tinggal. Kerana dalam semua sejarah pembunuhan manusia ni, ini bukan bunuh 3-4 orang ni. Ni jenis buku ratusan ribu, bunuh ratusan ribu ni, jutaan ni. Dia jenis dia panggil apa? Genocide ataupun penghapusan etnik. Bunuh ribu-ribu. Saya dah baca dalam banyak-banyak kisah tu, tak ada satu pun pembunuhan yang dilakukan oleh orang Islam.
Ini saya kata sejarah. Orang duk tuduh orang Islam ni jahat, pengganas, macam-macam lah tuduhan-tuduhan yang tak masuk di akal. Tapi buku yang saya baca itu membuktikan yang kebanyakan duk bunuh orang ratusan ribu, tak ada seorang pun orang Islam. Majoriti tentera-tentera salib Kristian, geng-geng maharaja, geng-geng Jepun masa mereka memerintah dulu, dan sebahagian daripada raja-raja feudal, raja-raja yang mempunyai kuasa mutlak pada waktu itu. Pembunuhan Nanking, dalam banyak-banyak pembunuhan itu, banyaklah Nanking, Bloody Mary, banyak kan. Satu pembunuhan yang paling dahsyat saya rasa, tapi saya tak baca habis lagi, mungkin ada di atas, ada yang dahsyat lagi. Tapi yang paling dahsyat apa dia tuan-tuan? Di Hungary, di Ukraine. Cara dia bunuh bukan dia tikam, bukan dia tembak, bukan dia bom. Dia kepung bandar itu, tentera Rusia kepung bandar itu, Joseph Stalin punya tentera, dan tak benarkan makanan masuk dan makanan keluar. Maknanya kebuluran. Tuan-tuan, saya duk bayangkan gambar yang ditunjukkan berkelimpang mayat sana sini, semua mati kerana tak makan. Tuan-tuan bayangkan mati tak makan. Kalau mati kena bunuh ni tikam 2-3 jam, 2-3 minit mati kan. Kena bom mati, kena pancung mati. Ni mati kerana tak makan. Bukan masa sehari, ada yang setahun lebih baru mati. Duduk kering dengan tulang angka. Allahu Akbar. Siapa yang didapati seluduk makanan, tembak. Jadi penduduk Ukraine tu, nak tak nak, dah dapat tak boleh nak buat apa dah. Kebanyakan mati kerana menyeluduk makanan. Mereka kata apa? Lebih rela mati ditembak daripada dibiarkan kami kebuluran. Itu tuan-tuan, saya bayangkan, tak makan berhari-hari, berbulan-bulan, duduk tepi jalan raya, duduk tersandar kan, tunggu saat-saat kematian. Tapi bukan hari tu mati, berminggu-minggu baru mati. Tu kira dahsyat lah penyiksaan yang dilakukan manusia ke atas manusia lain. Tapi tuan-tuan, neraka lebih dahsyat lagi pada tu. Kalau yang pembunuhan Tsar Rusia itu, dia gali kubur besar kan, dia masukkan depa dalam tu, dia kambuh hidup-hidup. Tak apalah, kita kata kalau kamu hidup-hidup pun 3-5-6 minit lepas sesak nafas matilah. Tapi hak kebuluran tu, ada yang ambil masa 5 bulan, ada ambil masa 3 bulan kan. Ada yang terpaksa makan daging kawan dia sendiri untuk hidup. Macam-macam penyiksaan yang dilakukan. Buku tu best tuan-tuan. Tuan-tuan carilah sejarah pembantaian umat manusia sejak daripada zaman sebelum Masihi sampailah ke zaman moden ini. Termasuklah peristiwa Memali pun masuk dalam buku tu. Saya baca tadi peristiwa Memali. Hak tu je lah yang orang Islam pun. Tapi itu kita kata peringkat Malaysia kan. Tapi ni peringkat dunia, tidak ada orang Islam yang buat tuan-tuan. Tu kira dahsyat tu cerita tu. Tapi itu dunia belum dapat menandingi kedahsyatan negeri akhirat. Kenapa tuan-tuan? Apa sebab kenapa akhirat neraka lagi dahsyat? Kerana dunia penyiksaan berakhir dengan kematian. Mati habislah. Bila nyawa telah terpisah daripada badan kita ni hampa nak buat apa pun buatlah. Nak cincang kan, nak buat sup kan, nak buat burger kan, tak rasa apa dah. Kerana kita dah mati. Tapi neraka, masalah dia tak mati-mati. Tu dia masalah. Lepas kena. Lepas tu dunia, orang hak seksa tu ada juga letih, ada juga mengantuk, balik rumah lena dulu, esok sambung seksa pula. Ada juga penat. Di neraka, malaikat mana ada penat, mana ada nak berhenti. Okey, shift masuk, ganti pukul 1 berhenti lunch hour kan, malaikat berhenti pergi makan tu, mana ada di neraka. Sebab itu sedahsyat-dahsyat di neraka, di dunia tak boleh menandingi kedahsyatan api neraka. Baik, tujuannya dia kata apa? Allah tujuannya adalah untuk menakut-nakutkan hamba-hambanya. Allah nak takutkan kepada hambanya supaya jangan melakukan benda-benda yang boleh menyebabkan terjerumus kita ke dalam api neraka. Kita ni kalau boleh tuan-tuan, Nabi menyebut dalam hadis dia kata apa? Kullu ummatin mu'afa. Semua umat aku ni
kalau boleh diampunkan oleh Allah. Maknanya Nabi ni kalau boleh nak semua orang masuk syurga. Kan? Dia tak mau ada umat dia yang masuk neraka. Sebab tu Nabi ni dia gunakan segala kelebihan yang ada pada diri dia untuk kita. Sebab tu dia minta pada Allah Ta'ala di akhirat nanti, izinkan aku bagi syafaat kepada umatku. Nabi menyediakan apa tu, pelbagai cara untuk kita dapat masuk syurga. Yang kita baca hadis 7 golongan yang dapat naungan Allah, itu geng syurga juga tu. Apalagi apa tu, orang yang 70,000 mengiringi Uqasyah itu masuk syurga. Orang masuk syurga tanpa hisab. Orang yang masuk syurga akibat daripada syafaat anak-anak dia yang hafal Al-Quran, mati syahid dan sebagainya. Maknanya agama kita ataupun Nabi kita ni, dia sediakan ruang yang cukup luas untuk kita masuk syurga. Tapi dalam celah-celah tu ada juga yang tak mau masuk syurga. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, kullu ummatin dakhalal jannah illa man aba. Semua umat aku akan masuk ke dalam syurga, sebab ruang jalan ke syurga ni cukup luas. Satunya tuan-tuan, buat satu baik dapat 10 pahala, buat satu jahat dapat satu dosa. Kalau daripada pagi tadi kita buat 10 baik, tuan kira lah, tengok 10 tak baik kebaikan buat, kita dah dapat apa? 100 pahala. Tapi kalau buat jahat 10, baru dapat 10. Maknanya ruang tu luas. Tu pun Nabi kata illa man aba, kecuali ada yang tak mau masuk syurga. Kan? Kita pun heran, sahabat pun bertanya, man aba ya Rasulullah, siapa yang tak nak masuk syurga tu? Kalau kita tanya, kita semua nak masuk syurga. Tapi Nabi kata ada yang tak masuk syurga. Lalu dia kata, man asani faqad aba, siapa yang tak mau ikut kata aku, tak mau dengar cakap aku, tak mau hidupkan sunnah aku, itulah orang yang tak masuk syurga. Sebab tu saya rasa saya sebutlah dalam perjumpaan ini, kejahilan manusia ni terbahagi kepada 3 keadaan. Saya dah sebut dah saya rasa dalam perjumpaan kita ni. Kan? Jahil akal, jahil syariat, dan jahil adat. Jahil akal, jahil syariat, jahil adat. Ini dalam kitab hikam. Dalam kitab hikam saya nak cerita pasal ruang peluang syurga ni luas ni, tapi ada juga orang tak mau. Sebab itu dalam kitab hikam, Ibnu Athaillah As-Skandari dia sebut, kata manusia ini jahil dalam keadaan 3 perkara. Pertama, jahil akal. Akal yang sehat yang Allah bagi tadi itu sepatutnya dia boleh guna untuk berfikir, aku ni kerja pun tak tahu mana, masa ruang banyak ada, badan sehat, rumah pula dekat dengan masjid, kuliah pula merata-rata, jemaah masjid, masjid pula dengan aircon, dengan sejuk, dengan tak payahlah nak kalut-kalut. Patutnya aku ambil lah kesempatan untuk pergi ke masjid. Macam tu lah. Akal itu sepatutnya diguna macam tu. Kalau macam dia kata berfikir, aku ni masjid ni bukan kena bayar pun masuk, dengan kuliah free je, tak ada telinganya. Kalau kata dulu duduk sakit pinggang, lah ada kerusi yang jenis boleh bersandar tu, kan? Akal boleh fikir, tapi tak mau juga. Dia kata apa? Tak apalah, nanti dulu, kan? Dan aku ada sikit masa lagi. Akhirnya masa yang dia sebut tu dah tak ada pada dia. Ngam-ngam dia rasa pun nak pergi masjid, jatuh sakit, kena stroke, mati, ataupun ada dapat cucu baru, nak kena jaga cucu pula, mula tak boleh mari ke masjid. Hak masa dia fikir dia sihat tu, dia kata tak apalah. Itu dia panggil jahil akal. Dalam kitab Ibnu Athaillah As-Skandari, dalam kitab hikam. Yang kedua, jahil syariat. Syariat ni macam mana pula? Dia dah hidup lama dah, dia dah tengok dah sejarah, undang-undang ni dah buat, itu dah buat, manusia ni cuba macam-macam, kan? Macam saya cerita dalam buku tu lah, revolusi pertanian Bolshevik. Bolshevik ini, dia kata apa? Bila dia ambil alih Rusia, dia kata tanah-tanah petani ni kerajaan ambil semua, dan kita buat pertanian skala besar. Jadi bila dapat dah skala besar, semua tumbuhan dah okey, lalu kita akan bagikan balik makanan ini kepada orang kampung. Tanah orang kampung dia ambil semua. Kerajaan masa revolusi Bolshevik tu, dia ambil semua tanah tanah orang kampung. Lepas tu kerajaan yang usahakan, lepas tu makanan tu tadi bagi balik pada orang kampung. Siapa nak buat kerja? Orang kampung pula kena buat kerja. Idea dia ni, idea dia.
Dia rasa idea dia tu terbaik dah, rasa cantik dah idea dia tu. Lalu dia pun kerahkan orang bawahan dia, rampas semua tanah-tanah petani dan jadikan hak milik kerajaan. Lalu nak buat kerja pula tak ada, kan? Paksa pula para petani yang tanah mereka kena rampas itu untuk bekerja pula. Ramai tak mau, ramai melawan. Bila melawan, dihantar tentera, bunuh pula. Dan akhirnya program dia itu tergantung kerana pertama kepakaran tak ada waktu tu, yang kedua mesin-mesin untuk melaksanakan tanah yang begitu banyak yang dirampas itu tak boleh nak buat. Saya nak cerita tentang bagaimana idea dia tu yang kita rasa bagus. Begitu juga dengan kita. Allah dah turunkan syariat. Syariat Allah ni komplit, murni, suci. Allah jamin kalau hangpa ikut syariat aku ini selamat dunia akhirat. Hari ini kita masih lagi duk cari benda lain. Macam itulah kata kita ikam. Kita dah cuba kapitalis, kita dah cuba dah apa dia demokratik, autokratik, segala-gala dah. Demokrasi kepimpinan macam P. Ramlee katakan, ini demokrasi terpimpin katakan. Semua dah cuba dah. Sebab tu saya dah baca satu buku tuan-tuan berkaitan dengan demokrasi dan pilihan raya dari sudut pandangan mata Islam. Saya tak mau hurai sinilah, kan? Sebab dia agak against pada demokrasi yang kita ada sekarang ni. Tapi buku tu cukup cantik, saya dah baca dah. Dia bagi hujah dengan ayat Quran dengan hadis, kan? Dia cerita asal usul demokrasi yang datang daripada mana, kan? Itu tak apalah. Tapi nak cerita segala-galanya kita dah cuba. Pemikiran manusia tadi semua dah cuba dah. Tapi satu pun tak menunjukkan kejayaan yang cemerlang. Hanya syariat Tuhan sajalah yang setakat ini kita tak cuba lagi. Sedangkan Tuhan dah janji syariat aku ni lengkap, komplit, cukup. Aku yang buat untuk hampa, aku yang buat untuk manusia. Aku tahu di mana lemah, di mana kurang, di mana lebih manusia. Tapi hari ini kita masih tak berani nak mencuba syariat Tuhan. Kita masih lagi guna hukum sana, guna kaedah ini, guna ekonomi itu, guna nak kilah saja, nak lari daripada apa yang Tuhan bagi. Lalu disebut sebagai jahil syariat. Sampai bila kita nak jadi macam tu? Itu sebab kita dipanggil jahil syariat. Sedangkan syariat Tuhan ni, syariat agama kita ni, kan kita dah sebut al-yauma akmaltu lakum, agama yang telah sempurna, syariat pun sempurna, hukum hakam sempurna. Semua ada dalam tu. Tapi kita tak ikut. Kita nak pergi cari kat hal lain. Konon-kononnya demokrasi bagus, cuba demokrasi. Autokratik bagus, komunis bagus, cuba komunis. Apa lagi? Semualah kepimpinan pemikiran manusia ni semua cuba. Tapi semuanya terbukti tidak berjaya. Bukan saya kata, sejarah telah menunjukkan bahawa ramai yang jatuh. Bolshevik masa mula-mula orang sokong, seronok. Tapi akhirnya tengok dia dah lebih-lebih, orang lawan dia balik. Tsar Rusia. Kalau sebut Tsar Rusia, siapa yang paling top tuan-tuan? Rasputin. Tuan-tuan bacalah kisah Rasputin. Sehingga lagu Boney M dia buat lagu Rasputin tu, kan? Rasputin tu, kan? Dikatakan dia ni kebal, kena racun pun tak jadi apa, kena tembak pun tak jadi apa, kan? Rasputin penasihat kepada Tsar Nicholas III. Akhirnya zalim juga. Tidak ada dalam sejarah. Tapi Khulafa Ar-Rasyidin, sahabat Nabi, para tabi'in pernah mengaplikasikan hukum Allah, perundangan Allah, syariat Allah dalam kehidupan mereka. Dan kita dah baca sejarah apa terjadi pada zaman tersebut, kan? Kita baca sejarah Sayyidina Omar bin Abdul Aziz pikul duit zakat, merata-rata nak cari orang susah untuk terima zakat. Kesan daripada pelaksanaan syariat, hukum dan juga perundangan Allah Ta'ala. Saya kalau di Mekah Madinah kan dia pelaksana hukum hudud, kan? Saya hukum hudud. Jadi bila setiap kali kami duduk di Movenpick ni turun-turun tunggu pergi dataran, kan? Bila kita pergi lambat ke masjid, kedai mas tinggal macam tu je. Sampai saya tanya kat bini saya, mas sini tak tulen kot, kan? Saya kata mas sini tak tulen kot, mas Zulian kot. Dia kata pasal apa? Tu tinggal je macam tu. Kedai mas berlambak dalam Movenpick tu, di luar pun ada, kan? Kita tahu lah pasal kedai mas. Depa tinggal je macam tu. Lepas tu saya sembang dengan satu Bangla tu pernah mari Malaysia, kan? Saya kata pasal apa sini emas mereka tak jaga? Kita kan dengan senapang tu cukup. Dia kata sini potong tangan bang, dia kata, kan? Sini tangan potong punya. Oh patut pun. Padahal saya tahu dah saja, saya tanya, kan? Kedai emas tinggal macam tu je.
Kalau kat kedai-kedai kurma tu, hampa nak makan ambil, tak larat nak makan. Kedai mah pada pertinggal macam tu. Padahal mah tu, saya ingat mah tiruan, rupanya mah tu mah yang betul juga, mah tu din. Nak cerita bahawa manusia akan takut dan rasa gerun apabila perundangan Allah diaplikasikan. Begitulah yang berlaku pada zaman Sayyidina bin Abdul Aziz, sehingga terpaksa mencari. Tapi bila kita tinggalkan cari idea-idea daripada manusia, dan manusia sampai ke hari ini berada dalam keadaan huru-hara. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa dia lagi? Jahil adat. Jahil adat ini ialah mereka yang duduk di kawasan yang penuh dengan majlis ilmu. Masjid banyak majlis ilmu. Kebiasaan lepas isyak kita baca surah Al-Mulk, malam Jumaat baca Yasin. Itu adat, itu maknanya kebiasaan. Ada orang langsung dia tak ambil peduli. Hampa bacalah Yasin ke, Al-Mulk ke, aku lepas isyak balik. Kan? Hampa buatlah kuliah ke apa ke, aku lepas maghrib balik. Adat, kebiasaan di tempat itu dia tak ambil peduli. Itu kata kita hikam, jahil adat. Lepas tu bila satu hari dia perlukan baca Yasin ke apa ke, dia mai cari. Dia kata apa? Tolong baca Yasin boleh tak? Ada masalah sikit. Jawab pengurusi masjid ataupun imam, malam ni kami kuliah Jumaat sebulan sekali je. Kami diekspos sebulan sekali je baca Yasin. Hal lain semua penuh dengan kuliah. Jadi bila malam lain dia mari, saya kata kalau nak baca Yasin tunggu bulan depan, minggu ketiga, saya kata. Kan? Sampai macam tu kali dia tak tahu langsung perkembangan yang berlaku di masjid, kuliah ke apa ke, dia tak kisah. Itu dipanggil jahil adat kebiasaan. Kita hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah. Masuk dah ke isyak. Saya duk tengok tak bunyi. Bunyi kan? Bunyi dah. Allahu Akbar. 8.12. Minta maaf tuan-tuan. Saya seronok duk cakap. So kita berhentilah sini. Saya tekan jam. Tengok 8.20. Saya ingat belum masuk isyak lagi. Tu yang suruh perhati, dengar kat telinga apa sebab tak bunyi. Tak bunyi apa tu. Jam rosak. Okey tuan-tuan, kalau macam tu kita tutup. Kita akan sambung neraka jahanam adalah bukan. Kita akan sambung bagi mereka ahli neraka Allah sediakan berlapis-lapis di atas gunung dan di bawah api. InsyaAllah pada perjumpaan kita pada bulan Disember. Jadi mudah-mudahan maklumat-maklumat ilmu ini boleh manfaat pada kita, dan Allah Ta'ala sentiasa menjaga kita daripada terjatuh ke lembah, khususnya lembah neraka yang boleh merosakkan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Minta maaf sebarang kekurangan dan kesilapan, dan minta maaf juga mengambil masa yang lebih sebab saya ingat tak masuk isyak lagi. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا فهم النبيين زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam. Bismillah.